الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن الرحيم. Berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu. Jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya muliakan sahibul fadilah wa sabariyah selaku penganjur, sahabat pencipta Al-Quran, seterusnya puan-puan moderator, bonda-bonda moderator, Bonda Zainun, Kak Niksum, kemudian Ustazah Jasrina, kemudian muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Kaifahalukum jami'an, apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, di bawah naungan rahmat Allah, di dalam keberkatan kehidupan yang Allah kurniakan. Mudah-mudahan kita semua beroleh istiqamah dalam bulan Syawal ini, insya-Allah. Mudah-mudahan semua sihat-sihat belaka. Dah tak sabar dah tu nak pergi open house, open masjid, open surau kan, macam-macam open open book, exam pun open book. Jadi yang penting ibu sekalian dalam kita berhari raya, jangan kita lupa, jangan kita abaikan kita apa, kepentingan dan kebaikan. Antaranya kalau dalam Syawal ini, puasa 6 itu sendiri yang kita perlu utamakan dan kita perlu amalkan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keberkatan daripada Allah, insya-Allah, amin. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan lagi sekali pada hari ini, ya ibu-ibu sekalian, pada hari yang ke-22 Syawal. Tak lama lagi dah nak mengkhatamkan dah ni Syawal ni. Kita dah masuk dah 10 hari terakhir. Kalau 10 malam terakhir Ramadan kita panggil Lailatul Qadar kan. Kalau 10 hari terakhir Syawal ni kita panggil Lailatul Open House. Malam open house pun ada, siangnya pun ada, nahar open house pun ada. Nahar tu siang kan. Jadi sama-samalah kita merayakan, di samping kita ingat dan kita pastikan, sama-sama kita amalkan
semua kebaikan, khususnya puasa 6 dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita mampu melakukan insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, jadi insya-Allah seperti biasa kita akan memulakan dulu dengan soalan uji minda, sekadar kita revision sunnah-sunnah yang kita dah pernah belajar sebelum-sebelum ini insya-Allah. Kita lihat pada soalan yang ke-41. Ni soalan ni dia secara tak langsung maknanya pertemuan kita lah. Pertemuan yang ke-41 Masya-Allah. Dah berapa kali kita berjumpa rupanya. Baik, kita lihat berkenaan dengan soalan kita ni. Jadi ibu ayah-ayah sekalian boleh mengambil ruangan chat seperti biasa untuk menjawab soalan yang diberikan. Kita lihat soalan pilih susunan sunnah bagi seseorang yang mengigau pada waktu malam. Dia terjaga pada waktu malam. Tak kira lah dia terbangun, mengejut, dengar bunyi suara mercun ke, dia terdengar, dia termimpi sesuatu ke, dia tiba-tiba terbangkit kerana dia nak tak tahan buang air ke, masih baik sedar kan, takut dia mimpi buang air kan, dalam masa mimpi tu, masa tidur dia terbuang juga air tu. Jadi tak kira lah apa alasan pun, apa jua sebab kita terbangkit waktu yang kita tak plan nak bangkit. So apa sunnah yang kita patut buat? Nanti kita akan hurai. Tapi ringkasan dia apa? Dia 3 benda je, sama ada doa, solat ataupun zikir. So mana satu susunan mengikut sunnah. Ibu-ibu kalau boleh revision balik, boleh kita fikir betul-betul dan kita cuba jawab. Tapi jangan risau, macam biasa soalan kalau salah kita tak berikan rotan, tak kenakan denda, saman pun tak ada, diskaun compound pun tak ada. Sekadar jawab jawapan sahajalah. Yang kita akan bincangkan sama-sama dan untuk kita dapat manfaat ilmu, insya-Allah. Dan mungkin juga di kalangan ibu-ibu sekalian, pertama sekali terima kasihlah kepada yang jawab, jazakumullahu khairan. Ramai yang mengambil bahagian, kita seronok sikit macam ni. Alhamdulillah, semoga istiqamah belaka lah. Mudah-mudahan insya-Allah ramai. Alhamdulillah. Sekarang ni kita lihat ada yang jawab A pun ada, D pun ada, Dodol pun ada, B pun ada. B untuk bawang. Dia musim-musim raya ni kena sebut nama-nama makanan. Kan? A ayam, B bawang. Bawang juga yang dapat namanya. C apa tu? C cekodok. D dodol. Kita ni bulan Syawal ni, selain daripada nama dia Syawal, dia sebut raya kan. Selain daripada raya ni bulan makan. Bulan menaikkan kilogram. Apa bukti dia? Tengok perut masing-masing. Biasanya macam tu lah. Masa Ramadan boleh sungguh-sungguh kita kurangkan kilogram kan. Masuk Syawal tergoda, macam-macam godaan ada. Baik, sekejap. Cek dulu sini. Okay, terima kasih kepada yang menjawab. Tak apa, kita bagi masa sikit. Sementara saya pun nak buka slide yang kita nak bincang nanti. Okay, baik. Tadi, kotlah ibu-ibu terfikir, tertanya. Mana-mana jawapan pun, ABCD ni, semua ni benda baik kan. Takkanlah jawab mana-mana pun kira betul lah. Kenapa nak jadi salah? Okay, kita nak fokus ni berkenaan susunan. Susunan dalam hadis, Nabi SAW sebutkan secara turutan. Maknanya ibu-ibu sekalian, bila kita nak amalkan satu sunnah, kan, lebih afdal kita ikut pada susunan. Saya bagi contoh gambaran lah, macam azan kan. Ikut dalam hadis riwayat Abu Daud 523, hadis yang sahih, disebutkan secara turutan kan. Pertama jawab azan, iza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Kemudian baru Nabi sebut summa sallu alayya. Kemudian baru Nabi sebut summa da'u, doalah dengan doa wasilah. So susunan dia jawab azan, selawat, doa wasilah. Kalau kita kata nak ubah kedudukan, boleh, tak ada masalah. Nabi nampak pelik lah kerana tak ikut turutan dan tak sesuai. Orang azan kita baca doa wasilah. Lepas tu dah habis azan baru jawab azan satu-satu. Lepas tu baru nak selawat kan. Agak berterabur, so tak kena. Sebab tu ibu-ibu sekalian, dalam bab sunnah sudah pasti afdal kalau boleh ikut turutan, tertib, itu lebih baik. Kan, kalau ibu-ibu tertanya lah mana-mana jawab pun betul lah, betul. Bahkan kalau ibu-ibu tambah E, kata tak payah baca apa-apa pun boleh, tapi tak kira sunnah lah. Itu kira punah. Tapi nak kata secara amalan, praktikalnya tak ada isu sebab ni benda yang sunnah. Benda yang sunat,
tak buat pun tak apa. Itu bahasa mudah je lah. Tapi kita ibu-ibu sekalian, kita mesti nak dapatkan kesempurnaan. Mesti mindset kita bukan dalam keadaan macam tu. Bukan kita anggap, oh tak buat tak apa. Oh tak apa, tak apalah bersunat je pun. Saya dah sempurna, dah wajib. Tak ada, tak boleh fikir macam tu lah. Kita kena fikir dalam keadaan kita dah buat kewajipan. Adakah sempurna ibadat aku kan? Dalam solat masih lagi kita boleh memikirkan sesuatu yang lain. Boleh terganggu khusyuk. Sekadar lipas datang kat kita pun kita dah terganggu dah khusyuk. Lipas terbang kita pun terbang sekali. Macam tu kan. Padahal lipas je pun contoh. Bukan kisah benar lah ni contoh. Jadi nak sebut solat, kefarduan kita ni baiklah solat ke fardu puasa sekalipun. Apa je ibadah fardu kita lah. Dia sebenarnya agak sukar nak dapat sempurna 100%. Mesti ada cacat celah lah. Logik dan kebiasaan kita. Jujurnya kita kan. Sebab itu semuanya ada ibadah fardu, ibadah sunat. Dan kita perasan kan. Even haji pun yang difardukan bagi yang berkemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Di situ pun adanya sunat kan. Maknanya apa? Kita melakukan umrah. Begitulah dalam yang lain. Kita dalam keadaan berpuasa Ramadan ada puasa sunat kan. Solat fardu ada solat sunat. Sedekah wajib, zakat kan kita panggil zakat pun ada sedekah sunat dia. Sedekah yang kita bagi hari-hari itulah. Kan, dan seterusnya semua ibadah fardu ada sunat dia. Kan, jadi nak menunjukkan di situ Allah syariatkan perkara sunat memang pilihan, tapi bagi orang betul-betul mukmin yang sejati dia akan buat bersungguh-sungguh. Bukan dia akan ambil remeh. Kan, so kita ibu-ibu sekalian, kita nak buat sunnah ni ala-ala kita buat biar tepat. Mudah-mudahan. Baik, sebelum kita bincang, terima kasih kepada yang jawab, jazakumullah khairan. Dan di situ pun ada Bonda Rahimi bertanya, salawat, jawab azan, solat. Betul, betul ke Ustaz? Salawat, jawab azan, solat. Solat. Makna solat tu apa tu? Kita nak ikut pada bab azan. Kita seperti kita dah biasa amal lah, maknanya dah bila dengar azan, setiap kali lafaz azan, setiap lafaz itu kita akan jawab. Siap-siap. Habis je azan, la ilaha illallah, kita akan selawat. Kan, ringkas salawat sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nak panjangkan terpulang. Lepas selawat, kita baca doa wasilah. Kan, itu susunan dalam azan. Okey, baik. Kita lihat kepada perbincangan kita ataupun soalan uji minda kita. So, ramai yang boleh kata, ramai jawab ni B, D dengan A. C memang tak ada orang pilih. C tak ada orang pilih. Baik. Okey, kita lihat kepada hadis. Saya tak nak sebut jawapan dulu. Nak ibu-ibu sekalian melihat dan kita sama-sama merungkai apa jawapan yang tepat. Okey, ni hadis je. Ibu-ibu sekalian boleh catat. Oh, dia lari pula. Macam animation ada ni. Okey, baik. Okey, baik. Ibu-ibu sekalian boleh tengok ni hadis dia Al-Bukhari 1154. Mana ibu sekalian boleh catat ataupun snap gambar siap-siap. Inilah yang kita boleh amalkan. Ni masa nak mengigau, masa bukan nak mengigau lah, masa kita mengigau. Ini biasa berlaku lah. Biasa boleh berlaku mimpi buruk ke, tapi tak doa lah kita macam tu kan. Cuma kalau berlaku kita amal. Dengar bunyi something, dengar bunyi anjing menyalak ke apa, kita terbangkit. Kita nak buang air dan sebagainya, so kita akan bangkit. So pertama sekali Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca satu lafaz, iaitulah zikir. Zikir ni kalau boleh baca lengkap seperti Nabi sebut dalam hadis lah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. So yang pertama adalah zikir. Ingat kepada Allah dulu. Katalah ibu-ibu sekalian bangkit, lepas tu keadaan mengantuk ni kan, lepas tu kita rasa nak baca panjang ni sungguh lah, letih lah kan, tak terdaya. Dah tu kita bangkit-bangkit, malas nak baca, tidur balik. Rugilah. So paling kurang pun bangkit-bangkit sebutlah Alhamdulillah ke, Allahu Akbar ke, Astaghfirullah ke. Dengar bunyi anjing kan menyalak, kita terbangkit ni, terkejut, Astaghfirullah, boleh je kan. Kita terbangkit mimpi buruk kan, nak sebut apa, inna lillah, boleh lah. Cuma inna lillah ni takutlah orang sebelah nanti terkejut, siapa pula yang mati ni. Kan, kita tak nak begitu. Sebab itu ibu-ibu sekalian, tapi tak kisah, yang penting sebut nama Allah,
even nak baca ayat Quran pun tak ada masalah. Tapi biasanya orang akan berzikir kerana itu lebih ringkas dan lebih senang. So terpulang, kalau ibu-ibu boleh amalkan penuh macam ni lebih baik. Kalau tak mampu, zikirlah apa-apa. Tapi ringkasan dia berzikir dulu. Lepas berzikir, Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca Allahumma ghafirli ataupun apa-apa doa yang dikehendaki. Maknanya yang kedua adalah doa. Lepas zikir kita berdoa. Doa kalau boleh baca Allahumma ghafirli. Ini ringkasan Nabi sebutkan, iaitu ya Allah ampunilah aku. Maksudnya ampunilah dosa-dosaku. Ataupun doa apa-apa yang kita nak minta doa apa-apa pun mintalah. Tak kisahlah nak bersebut bahasa Arab, bahasa Melayu. Kau nak speaking dengan Allah boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan guna bahasa Inggeris yang berterabur lah. Takut nak minta lain dapat lain pula. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kita amalkanlah. Maknanya lepas zikir doa. Lepas doa baru kita pergi salat. So ini yang ketiga. Salat ni pada hujung sebab agak susah sikit lah. Kerana agak jarang kita dengar, kita nak buat mengigau, betul nak pergi solat kan. Sebab itu kalau solat dulu memang susah sikit lah. Nak bangkit tu pun payah. Sebab itu pelan-pelan kita zikir dulu, kita doa dulu. Kemudian kita rasa ada kekuatan nak pergi solat. Contoh mimpi buruk ni. Mimpi buruk kita rasa takut sangat dah. Kan, apa-apalah mimpi buruk. Ada orang kena aksiden ke, kita yang kena apa-apa, mungkin kemalangan dan sebagainya. So kita rasa cukup menakutkan, merisaukan kan, menyeramkan. Jadi kita pun akan terdetik nak lepas dah zikir, lepas dah doa sungguh-sungguh ni, kita terdetik nak solat dulu lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita ambil wuduk, bila kita solat, maka di situ kita dapat benteng daripada syaitan. Biasa mengigau ni antara gangguan syaitan lah. Sebab itu kita solat, kita akan doa dalam tu, kita akan minta pada Allah. Dan di situ menjadi benteng kepada kita daripada syaitan. Itu hikmah dia. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kita amalkanlah. So ada 3 So zikir, kemudian baru doa, kemudian baru solat. So apa jawapan dia? Kita lihat balik dalam perbincangan kita. Zikir, kemudian doa, kemudian barulah solat. So jawapan yang tepat adalah D. D yang kita amalkan. Mungkin ada yang jawab A tu, mungkin dia terfikir selepas solat kan ada zikir, kan istighfar, astaghfirullah semua tu kan. Betul, itu wirid selepas solat secara khusus. Jadi yang kita amalkan mengikut kepada soalan ni, bangkit waktu malam, first kali zikir dulu. Zikir kita yang sebutkan tadi itulah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. So itu kita fokus kat situ. So yang zikir lepas solat tu kita dah tahu. Bahkan kalau kita tengok dalam soalan ni pun, kita dah dapat beza dah. Zikir yang dimaksudkan adalah zikir yang khusus berkenaan dengan bangun. Maknanya mengigau waktu malam. Zikir lepas solat ni memang kita dah tahu dan sedia maklum. Memang sunnah yang terikat dengan solat. Solat baik solat fardu, solat sunat, di situ ada zikir-zikir yang telah ditetapkan. So normally kita akan istighfar lah, astaghfirullah dan seterusnya lah. Baca ayat kursi ke, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dulu, lepas istighfar. Lepas kita akan sebutkan mungkin ayat kursi, kita bacakan 3 kul, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan sebagainya lah, wirid-wirid yang lain yang kita boleh amalkan. Baik ibu sekalian, so itu jawapan dia. Jadi tahniah kepada yang lulus, kepada yang betul, kepada yang betul alhamdulillah, kepada yang tak betul jangan risau, dia tak inadillah lagi. Yang penting kita dapat ambil manfaat ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sungguh-sungguh, insya-Allah. Tapi ini bila mengigau lah, bila bangkit secara khusus, sunnah dia lain. Kita dah pernah bincang kan, sunnah bangkit daripada tidur. So itu lain. Itu kita akan tengok kemudian. Kita dah bincang, cuma soalan ni kita tengok kemudian. Baik, so saya akan sharekan slide. Ibu sekalian boleh lihat dalam slide. Kita masih lagi untuk bicara tentang makan, tak habis lagi. Kita kat bulan makan, bincang pasal makan lah sesuai ni. Kan alang-alang kita duk bincang ni kena pula dengan makanan. Okay lah tu. So ibu-ibu sekalian, sama-sama kita boleh amalkan insya-Allah. Baik, saya akan share slide. Sampai tu kalau ibu-ibu sekalian ada nak tanya soalan ke apa, silalah. InsyaAllah kita akan jawab di akhir sekali. Sekiranya ada lah, mudah-mudahan. Baik, kita lihat dalam perbincangan kita sunnah yang ke-72. Qala al-mu'allifa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumiha fi darain insyaAllah amin. Sunnah yang ke-72 iaitu sahur dengan kurma, termasuk sunnah Nabi SAW. Baik, saya kira ni saya dah pernah sebut masa sebelum Ramadan berkenaan tajuk tentang Ramadan khusus.
Tapi tak apa, kita ulang kaji balik sama-sama, kita ambil manfaat. Baik, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmat sahurul mukmin at-tamar," atau kama qala. Sebaik-baik makanan sahur bagi orang yang beriman adalah tamar, yakni kurma yang kering. Ini hadis yang sahih riwayat Abu Daud nombor 2345. Baik ibu sekalian, kita lihat dalam hadis ni secara khusus apabila ulama syarah, dia tak panjang sangatlah. Bila disyarahkan, dia khusus berkenaan dengan sahur dengan kurma merupakan sunnah. Kita mungkin tak perasan kan, selama ni kita duk ingat iftar sahaja. Iftar nanti kita bincang lepas ni. Iftar dengan kurma sunnah. Tapi dalam masa yang sama, sahur dengan kurma pun adalah sunnah. Dalam hadis, Nabi SAW tak sebutkan nak makan ni berapa biji. Tapi ibu pastikan jangan makan biji lah. Takut dalam perut nanti keluar pula tumbuhan tumbuhan kurma keluar sampai mulut nanti kan. Itu memang karut lah. Contoh kita memakan makan dalam kiraan yang ganjil. Jadi ibu sekalian, ganjil ni kerana apa? Pertama disebut dalam hadis riwayat Abu Daud, innallaha witrun yuhibbul witir. Sesungguhnya Allah itu witir dan suka pada witir. Kama qala, witir dimaksudkan juga dengan istilah ganjil. Sebab itu kalau kita perasan banyak keadaan yang Nabi sendiri pun, Nabi SAW sendiri pun amalkan dalam kiraan ganjil. Contoh Nabi bercakap, Nabi cakap sekali, sekiranya Nabi nak menunjukkan penegasan, Nabi akan ulang sehinggalah sampai 3 kali kan. So itu maknanya tegas. Kita pun sama, kita amalkan dalam solat seperti sunnah Nabi kan, zikir. Kalau ikut zikir ketika rukuk, sujud semua tu, kita akan amalkan. Walaupun sekali pun sunnah hayat, tapi yang kebiasaan adalah 3 kali kan. Bahkan banyak keadaan macam tu. Kita berwuduk pun sama. Kan? Kita mengamalkan apa lagi? Perkara-perkara yang kita melihat di situ banyak yang ganjil. Berlaku dalam kiraan ganjil. Tapi dalam masa yang sama, ada juga yang genap. Contoh, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas salat subuh dan maghrib, kiraan dia 10. Genap. Pada situ adalah hikmah dia. Tapi banyak keadaan yang memang ganjil. Kan, zikir subhanallah yang biasa kita buat pun 33. Itu pun kira ganjil. Kan, kita lihat di situ banyak keadaan. Jadi dalam bab kurma ni pun sama. Ganjil terpulang ibu-ibu nak makan 1, 3, 5, 7. Lebih pun tak apa. Kan, kalau ikut kurma ajwah dimakan dalam kiraan 7 pada pagi. Untuk mengelakkan daripada sebarang penyakit kecuali kematian. Disebut dalam hadis yang sahih. Cuma ibu-ibu sekalian kita kena faham konteks. Bermaksud kat sini bukanlah sekadar kita bergantung kepada kurma semata-mata, kurma ajwah sahaja. Kan nanti keluar macam-macam statement kan. Pernah kita dengar dulu kan orang mengklaimkan habbatus sauda kan ada dalam satu kenyataan kan, habbatus sauda syifa'un min kulli da' kan. Habbatus sauda ni penyembuh kepada segala penyakit. So ada orang klaim dengan istilah macam ni, sekadar habbatus sauda jadi amalkan, sekadar kurma jadi makan. Kan, kononnya berpegang pada sunnah. Tapi kita kena faham konteks. Sebab tu baca hadis jangan sekadar baca matan teks sahaja. Kena dengar ataupun lihat ataupun baca sekali huraian. Kan, isu dia apa? Itu antara ikhtiar. Ikhtiar. Dalam masa yang sama, ibu-ibu kita kena ikut juga secara saintifik. Itu secara Islam. Kan, secara Islam lebih kepada gangguan yang melibatkan perkara yang gaib. Kan, tapi dalam satu lagi aspek kesihatan kita ni kena jaga juga bab pemakanan, nutrisi dan sebagainya kan. So itu pun kita kena jaga juga. So dua benda ni kita kena perhatikan. Sebab itu jangan cepat kita menggunakan istilah macam tu, lagi-lagi tentang Islam ni kita menjaja nama Nabi SAW. Kan, itu sangat-sangat tidak patut. Kerana bila ada apa-apa kesan buruk, orang akan salahkan sunnah, orang akan salahkan Nabi. Tak nak macam tu. Kan? Baik, Bunda Mahani ada sebut kurma ajwa tu manis sangat. Makan satu macam dah cukup. Okey tak Ustaz? Okey, ini contoh kita kata keadaan kan. Maknanya kata bagi Bunda Mahani rasa manis sangat. Kan, betul nak makan dalam kiraan 7, kita rasa di situ menyebabkan takut adanya mudarat. Sebab mungkin faktor usia, faktor kesihatan. Jadi betul seperti kata Bunda Mahani, makan satu pun cukup. Kan, even tak makan selalu pun tak apa. Sebab dia kena ikut seluruh aspek. Dia bukan kita pukul rata semua. Kan, maknanya kalau sebut kurma ajwah 7, semua makan 7. Tak sesuai kan. Kalau suruh budak-budak makan, dia tak mampu.
kan. Kalau kecuali memang disuka sangat tu lain. Tapi normally dia tak suka kan. Normally mereka ni tak gemar, tak biasa makan. So makan satu pun tak apa. Even makan sikit pun tak apa. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, paling tidak ambil berkat lah pada sunnah. Macam bak kurma ni kan, ibu-ibu kata nak makan satu pun boleh, even makan sikit pun tak apa. Kan sama dalam bak kurma ketika sahur ni. Ketika sahur nak makan kurma, katalah ibu-ibu kata tak berkenan, tak apa sukalah kurma ni. Kan mungkinlah memang selera kita ni berbeza kan. Jadi ibu-ibu sekalian amalkan sedikit, ambil berkat lah. Sedikit ambil pada kurma kita makan, buat rasa macam tahnikkan baby, tak apa, itu pun cukup. Kita ke anak-anak cucu kita ke yang tak suka tu ambil berkat pada sunnah. Berbanding tak makan langsung. Yang tak makan langsung tak dapat apa-apa. Rugilah, maknanya di situ berkat sunnah pun tak ada. Sekadar mungkin ilmu je lah kita tahu, oh makan kurma ni sunnah. Tapi setakat ilmu je lah. Tapi praktisnya tak ada. Amalannya tak ada. Sebab itu, makanlah. Sedikit pun tak apa. Yang penting kita makan. Yang penting kita makan kurma lah. Bukan kata makan secara umum, makan kurma ni secara khusus. Maka ibu sekalian kita ingat masa sahur, katakan ada nak puasa nanti, hari Isnin nak puasa sunat, contoh tak habis lagi, kita sama-sama lah kita amalkan benda ni. Dari ibu sekalian, saya nak ingatkan juga diri saya dan ibu-ibu sekalian, kita dah masuk dah hari yang ke-22 Syawal lah. So hari ni kalau nak kata puasa tu agak mustahil lah. Banyak jemputan kan. Ada open masjid bagai. Jadi saya pun dah ada 3 jemputan ni open masjid ni. Ada satu tu saya kena join sekali, nak kena ada majlis sekali nak kena buat. Kan. Tak apa, tak ada masalah. Esok pun cuti juga, mungkin ada macam-macam majlis. Hari Isnin sampai hari Jumaat. Ada lagi 5 hari ibu sekalian. Kalau kita tolak hari cuti 5 hari lagi sahaja nak berpuasa sunat, nak dapatkan kelebihan khusus sunnah dalam bulan Syawal. Puasa sepanjang tahun kan, qasiyamid dahr. Jadi ibu sekalian pastikan sempat kita berselesaikan puasa 6. Bagi yang dah selesai, alhamdulillah, teruskan berpuasa sunat. Bagi yang masih selesai, pastikan sempat dalam 5 hari minggu depan. Bagi yang belum mula, tadi yang dah siap tu alhamdulillah, yang belum mula innalillah. Yang belum mula ni mungkin kena korbankan sikit lah 1 hari dalam hari cuti. Mungkin esok ke, mungkin Sabtu minggu depan kena korbankan, nak bagi cukup 6 hari. Itu pun dengan syarat kena buat straight ni daripada Isnin sampai hari Jumaat. Jadi ibu sekalian, tak apalah, mana yang tak sempat pun is okay, tak apa, yang penting kita buat lah. Yang penting kita buat, jangan kita putus asa terus. Kan kata ustaz kata tak payah buat dah, kan tak cukup 6 hari, tak nak lah buat, yang merajuk lah. Janganlah gitu kan, sikit-sikit merajuk ni. Buatlah kan, buat sekadar mampu pun tak apa. Yang pasti, yang penting puasa ni tak terhenti setakat Syawal. Teruskanlah ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan. Baik, kita masuk pula berkenaan dengan berbuka puasa. Saya nak ringkaskan saja, ibu-ibu sekalian dah tahu dah sunnah ni. Boleh baca dalam slide. Saya dah buka dalam slide. Hadisnya hadis yang hasan, riwayat Abu Daud 2356. Di mana disebutkan di situ ada 3 keadaan Nabi SAW berbuka puasa. Iaitu apa? Pertama, Nabi berbuka dengan beberapa rutab. Beberapa maknanya lebih daripada 1 lah dalam kiraan ganjil. Tapi terpulang juga, katalah ibu sekalian macam tadi kan, kata nak makan banyak tu tak sesuai, tak berapa berkenan. Tak apa, 1 sedikit pun tak apa. Rutab ni kurma yang basah, jenis yang memang macam buah tu kan, jenis yang kita makan tu lebih sedap, lebih lazat. So dan biasa lebih mahal. So rutab ni yang paling afdal ketika nak berbuka puasa. Berbeza kalau tadi sahur makan kurma yang kering. Yang ni berbuka dengan kurma yang basah. Tak ada rutab, makanlah tamar macam sahur tadi. Tak ada tamar, minumlah air. Ustaz kalau air pun tak ada, tak payah buka puasa lah, puasa sampai malam. Buatlah sesuatu kan. Tapi ini yang sunnah. Susunan ikut sunnah. Mana yang paling afdal, yang pertama lah. Kalau tak ada baru pergi yang kedua, tak ada baru pergi yang ketiga, minum air. Jadi ibu sekalian, kita mungkin pernah dengar kan satu kenyataan. Tak ada makanan, tak ada kurma, makanlah benda manis. Kan? Kenyataan ni memang kita tak nafikan, memang betul. Cuma kita kena faham konteks kat situ. Makanan benda manis ni sebenarnya dia adalah merasai ataupun memulakan berbuka iftar dengan merasa makanan ataupun sesuatu yang manis. Rasa je, buat syarat. Sebab manis kurma, manis lain tak sama. Kan nanti kan contoh ibu-ibu kata, oh rasa benda manis ni, kurma tak ada, dah habis dah. Kan kita nak cari benda manis dulu. Pergilah kat dapur, carilah, jumpa gula kan. Buka 1 balang, makan 3 senduk.
Kan bukan kata apa 3 senduk apa, bukan 3 sudu kecil pun, 3 senduk besar tu kan. Tahu-tahu daripada awal manis-manis, akhir sekali kencing manis. Pasal apa? Sebab kita sendiri tak reti nak tak reti nak amalkan. Tu yang takut kita ambil secara zahir terus kan. Sebab itu nak selamat ibu-ibu sekalian, nak selamatlah, tak ada kurma kan, minum air je, lagi senang. Itu lagi senang. Sebab apa? Kita mengikut seperti yang Nabi buat. Kan? Kita boleh argue, kita boleh kata kan, Nabi pun tak ada kurma, Nabi minum air. Kan Nabi tak cari pun benda manis yang lain. Kan kita boleh argue, tapi kita kena faham konteks zaman itu, kebiasaan memang kurma dan air ni yang mudah dapat. Nak berbuka, sebab nak cepat berbuka. Sebab tu baru nak cari benda-benda yang lain yang manis tu agak sukar. Kan, even roti pun dia bukannya dia boleh kata tawar lah, tak ada rasa yang khusus kepada manis. Kan? Sebab itu disebutkan bahawa Nabi buat amalkan macam ni. Dan ada pandangan ulama yang mengharuskan, tak ada kurma rasa benda manis. Dia rasa, bukan suruh makan banyak. Kan makan minum 1 gelas madu pula kan. Jangan lagi tu kan, takut kesan lain pula. So kena berpada-pada sahaja. Jadi ibu sekalian kita faham di sini nak selamat nak senang cerita lah, payah pada pening kepala. Kalau tak ada kurma, minum je air. Lagi senang. Ataupun nak berpegang pada pandangan, rasa benda manis pun boleh. Tapi ingat, dia sekadar rasa sahaja. Bukan dia makan dalam kuantiti yang banyak. Baik, so ini berkenaan dengan iftar. Kita pun dah bincang. Jadi ibu sekalian, boleh sama-sama kita amalkan. Baik, insyaAllah. Baik, saya nak terus kepada sunnah yang ke-73. Okay, ni yang kita kalau boleh ibu sekalian, amalkanlah. Baik, hadisnya agak panjang. Hari ibu kalau buka handphone ke, boleh zoom boleh pinch dengan 2 jari, boleh zoom in tengok bacaan hadis ni lah. Nak selamat, nak senang, ibu-ibu terus screenshot dulu. Sebab saya nak skip terus. Benda ni ibu-ibu sekadar baca, sekadar ambil tahu je kisah ni. Saya tak nak huraikan panjang, terus kepada dia punya point, apa yang kita nak bincangkan. So ini adalah satu sunnah berkenaan dengan mendoakan orang yang memberi kita makan. Ibu sekalian, saya akan buka apa doa di dalam bahasa Arab. Cuma nak sebut, kita pergi open house, kan? Kita pergi open masjid, open surau. Mana-mana rumah lah yang menjemput kita ni, bukan kata bulan Syawal je lah, bila-bila pun. Pergi makan mana-mana kan. Orang jemput kita, memberikan kita makan. Termasuk kenduri kahwin pun sama. Menjadi sunnah, kita dah selesai makan semua, kita mendoakan kepada orang yang memberi kita makan. Kalau sebut doa, okey, umumnya doa yang bebas lah. Ibu-ibu doa je lah dalam bahasa Melayu kan. Apa-apa doa yang kita nak. Tengok orang jemput untuk kenduri kahwin. Kita doakan, ya Allah, kau limpahkanlah berkat dalam majlis perkahwinan ini. Kan, kau berikanlah aku jodoh seperti mereka dapat jodoh. Contoh. Doa adalah macam tu kan. Ni kalau tak ada lagi lah jodohnya tu. Saya sebut ni gurau-gurau je. Jadi kalau kata ibu-ibu sekalian doa, nak doa bebas, doa. Tapi kita ingat apa konteks dia, mereka memberikan kita makan. Kan, mereka menjamu kita. Jadi kita ni doa kalau boleh khususkan tentang makanan juga. Maknanya contoh kita doakan, ya Allah kau limpahkan berkat dalam makanan mereka. Boleh, memang itu antara yang penting kita dah bincang dulu kan. Dalam makan, pentingnya adalah berkat. Sebab berkat itu dah memberikan kita kekuatan untuk kita taat perintah Allah. Daripada makan, membentuk akhlak kita. Akhlak kita lah yang akan dapat kita pandu, kita bimbing jadi orang mukmin yang baik. Kan, jadi betul-betul mukmin yang bertakwa. Maknanya dia ada kaitan sebenarnya. Sebab itu dalam bab makan, orang bagi makan free pun kan, memang gembira, alhamdulillah kan. Tapi jangan lupa doakan mereka yang memberi makan. Sebab itu pun sunnah Nabi. Kita lihat apa yang Nabi amalkan, doa yang Nabi amal secara khusus. Macam dalam ni kita boleh tengok dalam maksud aja. Saya buka balik dalam maksud tadi. Okey, saya zoom in ibu boleh tengok dalam yang saya zoom ni. Bawah ni maksud kepada doa yang Nabi amalkan. Ni daripada bawah baris yang keempat. Sekejap. Saya cuba point, alamak, dia lari dah. Nampak ke? Yang saya point tu daripada situ, doakanlah tu. Itu yang diminta yang kepada seorang sahabat Abdullah ni diminta kepada Nabi. Doakan. Okey, bawah ni doa Nabi. Ya Allah tu. Saya zoom in Ya Allah ni daripada bawah baris yang ketiga ni. Ya Allah ni
Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada mereka pada rezeki yang telah engkau anugerahkan, serta ampuni dan sayangilah mereka. So ini maksud kepada doa yang Nabi amalkan. Jadi ibu-ibu kata nak amalkan tu payah, bahasa Arab kan susah, saya ni bukan orang Arab, saya tak pandai Arab Ustaz. Habis tu ibu-ibu baca dalam solat tu apa? Kan Arab juga kan. Tak apalah. Katalah tak mampu, tak pandai, takut sebut bahasa Arab, keluar bahasa Jepun pula. Masalah juga tu kan. Takut sebut bahasa Arab, yang kita nak sebut jadi lain pula kan. Maksud dia lain pula. Masalah juga tu. Jadi ibu-ibu kata nak senang cerita, doakanlah dalam bahasa Melayu. Cuma doa ni, ibu sekalian, nak doa ni secara tak langsung pun tak apa. Dia tak ada syarat. Kena nak orang doa ni, okey, kena panggil tuan rumah datang. Kan dia ambilkan depan kita sekali. Kita doa kuat-kuat, tak semestinya. Kan doa secara diam-diam tu lebih baik. Doa tanpa pengetahuan tuan rumah, itu lagi baik. Bahkan ini cukup terbaik sebab kita pergi makan, orang tak jadi satu kebiasaan, orang minta doa. Kan, kalau kata dia minta doa tu, kita doa teruslah kat situ. Kan, tapi kalau biasanya orang jemput kita makan, dia membersihkan kita makan, dan dia akan pastikan dia dapat sampul. Kan, lepas tu dia akan jemput kita makan, kita pun makan. Baca doa, makan semua selesai. Habis dia makan, kita terus baliklah jumpa tuan rumah, kita kata terima kasih apa, kita balik. Kan, so masa balik ataupun dah selepas makan, sesangat terbaik kita amalkan doa ni. Apa doa? Saya buka dalam bahasa Arab. Cuma terpulang ibu-ibu sekalian lah. Yang penting amalkanlah doa. Yang penting kita amalkanlah doa. Okay. So doa ni. Saya zoom in. Yang saya buat tersedia doa tu kan. Ibu-ibu fokus yang tu je. Fokus doa je. Yang atas tu tak apa. Kita skip dulu. Yang bawah saja. Bawah tu adalah doa yang Nabi amalkan. So mana ada ni screenshot boleh lah, screenshot siap-siap. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kalau ibu perasan silap saya baru-baru ni JAKIM ada keluarkan satu poster. Doa kepada orang yang menjamu kita makan. Doa ni lah dimasukkan. Tak tahu, mungkin dia dengar kuliah ni kot. Kita pun tak tahu, tapi tak apalah, alhamdulillah kan. Maknanya satu kebaikan lah bila JAKIM sebar, ramai yang like, ramai yang tengok. Mudah-mudahan ramai yang amalkan kan. So cukup besarlah sumbangan mereka ni. Kita yang dapat sedikit perkongsian pada pagi ni, amalkanlah ibu sekalian. So ini yang Nabi amal. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, Allahumma ya Allah, barik lahum, berkatilah mereka fima razaqtahum, dalam apa yang kau berikan rezeki kepada mereka. Waghfir lahum, ghafir maknanya apa? Ampun ya. Waghfir lahum, dan ampunilah mereka, warhamhum, rahmatilah mereka. Rahmat ni sayang. Jadi inilah doa dia. Satu lagi doa kita boleh amal dalam riwayat Muslim, yang hadis yang lain tapi saya tak sebut dalam ni. Boleh juga amal, iaitu Allahumma ta'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makan kepada siapa yang memberikan kami makan, dan berikanlah minum kepada siapa yang nak memberikan kami minum. Yang memberikan kami minum. Ini pun boleh amalkan juga. Semua ni saya tak letaklah sebab takut keliru. Jadi ibu sekalian just amalkan yang ni pun boleh, nak amalkan tadi pun boleh. Okey. Baik, saya tak perasan soalan Okey, tadi Bonda Rohami ada sebut kurma ajwa yang gemuk dan mahal agak sangat manis. Yang kurus kecil, kurma mahal biasanya kurang manis, pengalaman saya. Okey, baik. So ini berkenaan dengan isu manis lah. Tak apa, ni ikut pada individu. Macam mana nak diambil, terpulanglah. Yang penting kita ingat, makan sedikit pun tak apa. Sedikit sekadar amalkan sunnah. Kan, sekadar itu pun okey lah. Yang penting kita ambil berkat. Okey, Bonda Maria ada tanya, doa ni nak mula dengan Alhamdulillah, selawat dengan tutup dengan selawat. Selawat tutup dengan selawat, maknanya doa macam biasa kita amal. Ikut adab berdoa secara umum, memang kita akan buat begitulah. Kita akan baca Bismillah, kemudian Alhamdulillah, selawat, kita akan baca. Mungkin ada doa permulaan lagi, itu dah permulaan dah, muqaddimah dah tu. Dan akhir sekali kita akan sebut, mungkin Rabbana Atina, mungkin ada tutup dengan Alhamdulillah, dengan selawat juga kan. Itu adab doa secara umum, khusus dalam mazhab kita dah tetapkan. Kan, menjadi satu doa, satu keadaan yang doa yang kita nak khususkan, kita nak minta. Kita nak minta apa dengan hajat kita. Okey, yang ni pula konteks dia, doa yang kita amalkan secara kata apa, secara spontan. Doa tadi tu yang ibu-ibu yang Bonda Maria sebut ni adalah doa yang mengandungi hajat yang kita nak minta secara khusus.
Biasa kita amal lepas solat lah ataupun dalam solat ke. Dia itu adalah yang tak terikat dengan apa-apa sebab. Kan dia sekadar doa yang kita nak minta yang time solat. Waktu solat ke selepas solat. Tetapi yang ni macam sama macam doa kita masuk masjid, kan kita nak buat doa-doa yang khusus lah untuk tandas, kita nak masuk rumah, apa lagi, nak pakai pakaian kan. Semua tu kalau kita lihat doa dia terus mula. Sebab nak memudahkan. Sama dalam bab ni. Sama je. Ibu-ibu sekalian nak lagi senang, nak memudahkan sebab dia dah terikat dengan satu perbuatan. So, just terus amalkan. Sebenarnya itulah. Sebab seperti mana dalam hadis, Nabi terus mulakan. So, kita nak lagi sama, nak ikut sama keadaannya, terus kita mula. Tapi kalau contoh Bunda Maria kata, tak apalah Ustaz, saya rasa nak mula dengan Bismillah, dengan Alhamdulillah, dengan selawat. Boleh. Terpulang. Memang itu adab berdoa yang kita dah sebut dalam, yang muktamad dalam mazhab kita, berkenaan dengan doa yang kita amalkan secara tempat-tempat yang tak terikat. Kan tempat-tempat yang macam lepas solat, kita ada hajat nak minta. Contoh kita tawaf di Kaabah, kita doa. Itu memang kita amalkan adab-adab dia. Tapi yang ni doa yang terikat dengan keadaan, perbuatan. So perbuatan itu dia memadai dengan terus kita doa. Itu yang lebih tepat ikut pada hadis. Tapi nak amalkan juga tak ada isu. Cuma nak ikut pada situasi lah sebab kita nak cepat. Kan contoh macam masuk masjid, nak baca doa panjang-panjang, tak sesuai. Kan? Dibanding tak dia kurang sesuai. Sebab kita nak segera nak masuk dalam, nak beribadah, nak solat tahiyatul masjid, nak solat sunat. Yang nak baca doa panjang-panjang, takut dia melambatkan. Kan? Sama dalam bab makan. Kan? Nak senang, lapar sangat. Ataupun dah azan. Bismillah, makan je lah terus. Itu dah cukup dah. Kalau kita nak baca doa yang panjang dengan selawat semua, boleh. Tapi kan rugi sunnah. Kan segerakan sunnah tu segera berbuka kan bila mana dah yakin masuk waktu. Ni contoh nak bagi gambaran lah. Maknanya ibu sekalian boleh amalkan, tapi yang lebih tepat seperti dalam hadis, terus kita mula. Sebab dia dah terikat dengan keadaan. Maka dia terus mula itu lebih tepat. Lebih ikut kepada hadis yang kita dah bincangkan. Baik, so ini sunnah yang ke-73. Baik, kita masuk pada sunnah ke-74. Ni agak panjang sikit. Okay, tak apa. Saya kira saya mungkin nak bagi ringkasan je dulu. Ringkasan masa kita pun nak habis 8.25 kan. Lepas apa ada program katanya. Baik. Okey, baik. Okey, alhamdulillah Bunda Maria, alhamdulillah. Okey, saya nak ringkaskan saja yang ke-74 ni, nanti kita huraikan lebih panjang sikitlah kemudian takut jadi panjang ni. Kan nanti ganggu waktu Ustaz Haris nanti kan. Ustaz Haris band saya kan. Okey, jap. Mana ringkasan dia? Mana saya buka ni? Okey ni. Okey, ni berkenaan dengan apa? Isu dia tentang cara minum ikut sunnah. Okey, baik. Pertama sekali, bagi katalah antara kita ni ada terfikir. Minum pun nak kecoh. Minum pun nak ikut sunnah bagai. Kenapalah tak minum je terus, orang dah ada harga kan. Ni kalau ada mindset macam ni, terpulang lah. Maknanya risaulah kita ni macam dah tak ada beza lah kita dengan orang yang bukan Islam ni. Kalau orang bukan Islam dia tak kisah macam benda-benda ni. Kan? So kalau kita pun tak kisah, risaulah. Ni ibu-ibu saya yakin tak ada masalah. Tapi saya risau ni generasi yang baru ni, yang sekarang ni, yang cepat menjawab, yang terburu-buru dalam keputusan, kan? Sebab kita risau, budak-budak sekarang dia sangat advance. Sampai dia bila kita cerita tentang sunnah ni, sampai ada yang berani bertanya dengan kita. Ustaz, benda ni pun nak kena tengok sunnah ke? Dia dah mula fikir macam tu. Maknanya dia dah anggap macam, maknanya kita boleh faham lah, dia anggap macam membebankan dia. Kita tak apa, kita alhamdulillah kita tahu ni yang terbaik, ini kita nak buat yang sempurna kan. Tapi kita kena betulkan mindset mereka ni lah, khususnya yang ada pemikiran macam tu, kena betulkan mindset. Sebab kita ni adalah orang Islam. Kan? Kita ni ada prinsip kita, ada pegangan kita. Bukan main tibai, main ikut je trend, tak. Kan? So saya nak beritahu siap-siap lah, takut di rumah kita mungkin ada macam tu. Kan, takut ada macam tu. Sebab generasi sekarang ni banyak terikut dengan trend dan sangat-sangat kata apa, bila kita nak ajak tentang kebaikan ni kan, susah sikit lah, dia agak mencabar. Bagi kita jangan putus asa, teruskan doa, teruskan usaha. Okey, baik. So itu pertama, jangan kita salah anggap. Yang kedua, seperti yang disebut oleh Bunda Nolaida, iaitu kita mengikut sunnah Nabi ni moga-moga barakah. Memang itu yang sebaik-baik ikutan. Kan nak dapatkan kesempurnaan dalam kita,
melakukan perbuatan. So dalam bab minum, memanglah minum terus pun tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kita disebab berkat. Kan berkat tu penting. Minum pun nak kena ada berkat. Semua kita buat nak kena ada berkat. Semua yang kita dapat pun nak berkat. Kan rezeki kita, umur kita. Kan bukan pada kuantiti, bukan kata siapa yang paling lama hidup dia lebih berkat. Tak semestinya. Kan dia tak semestinya pada kuantiti. Siapa yang banyak solat lagi berkat. Walaupun possibility tu ada, tapi tak semestinya. Sebab bikhwatiri, dia lama hidup, kalau kata dia hidup dalam keadaan buat maksiat, itu bukanlah berkat, itu nama dia maksiat, berdosa lah kan. So kita kena bezakan. Okay, baik. Saya bilang sekalian, saya nak fokus dulu kepada isu ni. Saya nak ringkas dulu, kita akan ulang balik lah akan datang. Saya nak betul-betul huraikan. Semua sekadar ringkas dulu, bila kita nak minum air di rumah-rumah ni, open house ni. So ibu sekalian boleh amalkan, dia ada beberapa kaedah. Secara ringkas, iaitu kita minum pertama dalam kiraan ganjil. Kalau boleh nak minum sekali, kalau kata nak tambah lagi kali kedua, kalau boleh ganjilkan. Kalau kata dah dahaga lagi ustaz nak tambah lagi kali keempat, kalau boleh ganjilkan 5 pula. Macam itulah. Kalau boleh first kiraan dalam ganjil. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, paling ringkas kan, setiap kali nak minum baca bismillah. Ini antara pandangan ulama yang kita boleh amal, disebut ke dalam kitab Faidul Qadir oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Kita amalkan setiap kali nak minum bismillah. Maknanya nak minum kan bismillah, kita letak. Lepas tu minum lagi bismillah. Maknanya kita letakkan bekas kat mulut, sebut bismillah. Bismillah minum. Lepas tu letak. Lepas tu tarik nafas, bismillah minum. Kan? Lepas selesai minum, alhamdulillah. Itu kalau nak senang. Okey, kalau nak senang. Kalau ikutkan ada lagi satu kaedah yang lebih banyak. Tapi tak apa, saya sebut dulu yang ringkas. Katalah ibu kata, ustaz, saya letak dahaga sangatlah ustaz. Nak bismillah ni, takut saya lelah nanti. Kan, tak apa. Kata nak ringkas lagi. Kan, starting tu, mula minum tu bismillah, minumlah. Minumlah berapa kali tegukkan pun, tapi kalau boleh jangan minum dalam kiraan dalam keadaan berterusan tanpa berhenti ya. Walaupun itu yang biasa orang suka amal, kan. Especially orang yang bersukan, kalau kita perasan, kalau kita nampak lah, tak semua, tapi ada yang buat macam tu, dah selesai sukan, dia jogging ke apa-apa lah, dah selesai dia akan minum, dah lah berdiri, dia minum satu teguk, maknanya terus, berterusan minum kan. Itu satu kaedah yang kurang tepat, kerana ikut pada sunnah pun tak kurang tepat, ikut pada kesihatan pun tak elok. Sebab dia jangan bernafas dalam bekas, dia nak nafas di luar bekas. Sambil minum jangan kita bernafas. Dia sepatutnya kena ditahankan nafas. Tarik nafas, tahan, minum air. Dah minum, hembuskan nafas. So ibu-ibu kalau nak tahu apa hikmah dia, kita boleh tanya dengan doktor ataupun lihat dalam Google pun boleh kita nampak dia punya informasi dia. Biasanya semua sekadar sebut, itulah hikmah dia. Maknanya kesihatan kita akan terjaga. Dia ada kaitan dengan sistem respirasi berkenaan dengan nafas. Jadi itu. Jadi sebab itu, ibu sekalian, kita ikut sunnah ni selesai masalah. Okey, bagi yang nak ringkas tadi, starting tu bismillah, lepas tu bagilah gap-gap setiap kali nak minum, bagi gap. Nak minum dia tak semestinya penuh, minum sikit pun tak apa, sikit betul letak, sikit tak apa. Tapi kita pastikan dalam kiraan ganjil. Kalau boleh 3 kali pun dah selesai. 3 nafas ni maknanya 3 kali lah. Okey, bismillah pada permulaan, lepas tu minumlah dalam beberapa kali kiraan ganjil. Selesai minum, sebut alhamdulillah. Habis minum tu alhamdulillah. Dia macam bab makan. Cuma kalau bab makan, kalau kita baca bismillah, dah baca doa, dah amalkan doa ketika makan, dia dah merangkumi dengan minum. Kan, maknanya dah minum tu, dah selesai makan minum, baca doa terus selepas makan. Selesailah sebab dia dah merangkumi minum. Tapi yang ni, dia kalau minum saja. Ni biasa berlaku ketika kita dahaga kan, contoh orang yang berceramah ni lah kan, biasa kan orang sediakan air je. Kan ada nasi biryani semua kan. Kalau ada nasi tu tak ceramah dah, kita makan dulu kan. So kita minum air, bismillah kan. Betul minum-minum, nak ikutlah sekali ke beberapa kali dalam kiraan ganjil, selesai alhamdulillah. Macam tu. So ibu-ibu sekalian, kita ingatlah sunnah ni, kita amalkan. Tak apa, nanti saya akan huraikan lagi, tadi kita lagi isu berkenaan dengan larangan bernafas dan juga larangan tiup. Nanti kita akan huraikan lagi akan datang. Masa dah 8.25 mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dapatlah sesuatu pada pagi ini. Dan jangan lupa kita buat open house, kita buat open masjid ke open surau. Di samping kita amalkan sunnah-sunnah, khususnya kita belajar pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dapat sampaikan pada orang lain insya-Allah. Dan stay safe,
dan kita sama-samalah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adanya berkat dan adanya kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Baik insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu taala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udimuka ma'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilayh wa la tunsinahu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.